Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, jom kita bincangkan mengenai Islamic Media Content, yang mana kalau kita lihat apa yang kita boleh angkat dari sudut kandungan kepada yang lebih Islamik ataupun dari perspektif Islam, kita melihat peranan bagaimana perubahan transformasi digital berlaku daripada media lama kepada media baru. Ini adalah evolusi dalam media digital, bagaimana perubahan, perkembangan teknologi automasi itu berlaku. Okay. Jadi berkait juga dengan gelombang 4.0 industry revolution ya, kita juga melihat perubahan perkembangan tentang AI, artificial intelligence, tentang big data, tentang image dan integrasi sistem digital. Ini sebenarnya perubahan yang memang dilihat dari sudut proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkembang, lebih berteknologi, dikaitkan dengan digital dan sebagainya. So bagaimana untuk kita melihat ini sebagai satu peluang, satu ruang baru untuk kita mengangkat konten dakwah itu sendiri. Okay. So, apa yang penting juga kita melihat senario ini, bagaimana munculnya media baru. Ada setengah pandangan sarjana media dan komunikasi melihat ini sudah berada dalam media baharu yang baru. Kenapa? Kenapa ada perubahan itu? Kenapa kita katakan dahlah media baru tapi media baru yang baru? Kalau kita bermula perbincangan tahun 2000 kan, kita melihat sudah ada masa tu email. Kita dah rasa itu dah canggih dah. Email, blog, apa lagi? Telefon kan, telefon pun dah sedia canggih. Masa tu telefon yang ada gambar, tapi dia bukan smartphone lagi. Jadi ini sudah ada kombinasi di antara media lama dan media baru. Tapi sejak kemunculan media baru, sejak kemunculan teknologi digital berasaskan smartphone dan sebagainya, tablet, iPad dan sebagainya, dia mewujudkan istilah baru iaitu new media. Okay, kita melihat bagaimana semua ini dikaitkan dengan satu teori. Teori yang saya kira cukup penting untuk kita bincangkan pada kelas hari ini iaitu berkenaan dengan teori media morfosis. Media morfosis, okay. Media morfosis adalah berkenaan dengan teori transformasi dari sudut bentuk komunikasi media. Okay. Ini adalah diperkenalkan oleh Roger Fidler pada tahun 1997, yang mana Fidler berpendapat kemunculan media baru tidak mematikan media lama, malah perubahan proses itu adalah berkembang dan dia beradaptasi daripada media lama kepada media baru. Okay, so new media ini juga bagaimana kalau kita tengok gabungan kepada apa yang muncul media baru di tengah tu adalah kombinasi expand perkembangan daripada media lama. Kita sebenarnya masih ada lagi fungsi ataupun elemen radio, television, kita juga dah ada mobile phones di situ, media, baca paper dan sebagainya. Tapi dengan kemunculan media baru, dia adapt and adopt daripada elemen-elemen sedia ada. Kita masih lagi baca paper tapi mungkin online. Kita masih lagi menonton TV, elemen movie, drama dan sebagainya, tapi kita tak tonton dekat TV tapi kita tengok dekat Netflix, View dan sebagainya. Kita baca paper online, kita dengar radio online dan sebagainya. So ini adalah konsep yang dibincangkan oleh Fidler, dan ada setengah sarjana berpandangan Fidler seolah-olah menjadi peramal masa depan, sebab pada tahun 1997 di saat beliau memperkenalkan tentang teori media morfosis, pada masa itu sebenarnya fungsi smartphone belum berkembang.
Okey. Tetapi Fiedler telah meramalkan tentang convergence ini, tentang penyatuan, bagaimana kita boleh menyatukan kefungsian smartphone itu sehingga kita boleh akses macam-macam dalam smartphone. Within one smartphone, kita boleh beli online, Shopee, kan? Kita boleh baca online papers, kita boleh baca artikel jurnal dan sebagainya. Ini adalah perkembangan media digital pada hari ini yang telah diramal sebenarnya, yang telah dibincangkan lebih awal oleh Roger Fiedler pada 1997. Okay, so ini adalah perubahan daripada kita ada separately ada broadcast and motion picture industry kalau dulu, sebab tu industri perfilman Melayu dulu di Jalan Ampas pindah ke Finas dan sebagainya. Kita ada industri komputer yang macam PC personal computer kan. Kita ada print and publishing industry, surat khabar, cetak, ada majalah, buku, tapi perubahan itu dia dah blend pada tahun 2000, dia dah bergabung sehingga kita mengatakan itu sebagai ICT, teknologi dan komunikasi. Okay. Dalam teori media morfosis, saya cuba untuk kongsikan konsep yang penting yang kita boleh pelajari, membantu kita untuk kita perkembangkan ilmu baru dalam media morfosis yang mungkin kita boleh kaitkan balik dengan konten nanti, Islamic media content. Okay, 3 konsep dalam teori media morfosis. Co-evolution. Okay. Apa yang dimaksud dengan co-evolution? Co-evolution adalah konsep yang pertama yang diperkenalkan oleh Roger Fiedler, iaitu telah berlaku evolusi dalam teknologi komunikasi. Wujud perkembangan bahasa lisan dan tulisan melalui transformasi dalam sistem komunikasi manusia. Kita bercakap hari ini bukan hanya face to face. Okay. Apa yang kita tulis di WhatsApp, kita tulis di FB, di media sosial dan sebagainya, itu juga adalah bahasa lisan dan bahasa tulisan yang telah berkembang, itu sebagai transformasi. Sebab tu dia dikatakan sebagai co-evolution. Evolusi berlaku bukan secara terus mendadak, tetapi perubahan itu berlaku secara step by step. Proses itu berlaku sehingga menyebabkan kita tidak terkejut dengan apa yang kita ada dalam media baharu hari ini, kerana dia bukan berlaku melompat daripada tahun 2000 ke 2020 tiba-tiba muncul smartphone tanpa dari mana-mana. Tak, dia berlaku secara gradually, secara tahap ke tahap. Itu co-evolution. Okey, yang kedua kita ada convergence. Ini juga satu konsep yang sangat penting dalam teori media morfosis, iaitu convergence bermaksud penyatuan di antara media lama dan juga media baru. Konsep convergence menggerakkan industri media dan telekomunikasi. Teknologi baharu berkembang dengan media digital seperti akses mudah smartphone kan untuk pelbagai aktiviti. Ini yang dibincangkan dengan lebih menarik oleh Roger Fiedler berkenaan dengan media convergence, bagaimana satu smartphone kita boleh akses macam-macam. Kita tak perlukan personal computer sekarang. Apatah lagi kadang-kadang kita banyak menggunakan tablet kan, kita banyak menggunakan iPad, kita banyak menggunakan laptop, tetapi ada semua data-data penting dalam telefon sahaja. Malah dalam telefon pun kita boleh juga buat online class kan. Ada akses kepada Words, Microsoft dan sebagainya. So ini yang dipanggil sebagai konsep convergence oleh Roger Fiedler. Okey, kalau kita tengok kan, media convergence ini dia telah memindahkan kefungsian media lama kepada media baru. Kita tak perlukan tengok TV dah, kita tak perlu baca paper yang memang jaranglah kita beli paper sekarang, dan kadang-kadang radio pun dah tak ada kat rumah masing-masing. Kalau yang dah ada radio kat rumah pun kadang-kadang malas kan nak buka. So semua akses mudah adalah melalui smartphone.
realitinya dalam satu smartphone konsep penyatuan itu berlaku. Dah jarang sangat kecuali kamera DSLR lah yang memang cantik. Kalau setakat kita nak ambil gambar biasa, ramai orang hanya menggunakan smartphone. Okay. Main games pun boleh, tengok movies, okay, dengar muzik. Apatah lagi fungsi yang asas adalah untuk call, okay, telefon. Kita baca berita, kita tengok buku, baca buku e-book dan sebagainya. Ada untuk akses kepada maps kan, email, calculator. Ini adalah kefungsian smartphone, adalah kefungsian kepada convergence itu berlaku dalam konsep ini. Konsep yang ketiga yang ada dalam media morphosis adalah kompleksiti. Ini konsep yang bila kita lihat perkembangan teknologi dan media digital, bagi orang-orang kita seperti layman, kita tak boleh nak fikir secara logik bagaimana sistem teknologi dan media ini berkembang, akan menggerakkan perubahan teknologi, komunikasi dan sebagainya, sehingga kan daripada kita dah guna 4G, kita dah guna 3G, 4G, sekarang sudah ada kepada 5G. Okay. Saya kongsikan juga dalam kelas hari ini berkenaan dengan 6 prinsip dalam teori media morphosis. Yang pertama adalah berkenaan dengan co-evolution dan coexistence, yang mana semua bentuk media berkembang bersama-sama dan membentuk media baharu daripada media lama. Ini dipanggil co-evolution dan coexistence. Yang tadi yang Fiedler kata tidak pernah menghilangkan media lama, tetapi kita expand daripada media lama kepada media baharu. Yang kedua, metamorfosis. Media baharu muncul secara bertahap dari metamorfosis media yang lebih lama. Ini juga yang kita bincang tadi berkenaan konsep evolusi, yang mana dia bukan muncul secara tiba-tiba, dia bukan muncul secara drastik, tapi dia muncul secara step by step, dan itu adalah evolusi, bukan revolusi. So ini adalah dalam prinsip metamorfosis. Seperti contoh apa yang paling dekat dengan metamorfosis adalah perubahan bagaimana satu ulat menjadi rama-rama yang cantik. Sebelum menjadi rama-rama yang cantik, ulat yang memang kita nak pegang pun geli. Tetapi lama duduk dalam kepompong, pecahkan kepompong dan sebagainya, nah dia boleh menjadi seekor rama-rama yang cantik, yang dipuja oleh orang. Begitulah prinsip metamorfosis. Okay, yang ketiga, propagation. Ini prinsip penyebaran yang menggabungkan bentuk media yang dominan daripada media lama kepada media baru. Sudah tentu message disebarkan melalui platform itu adalah media-media. Tetapi dalam prinsip propagation adalah yang mana satu lebih dominan. Dia akan sentiasa up to date, berubah. Katakan media baru. Kita dah banyak media baru yang sebenarnya sudah tidak digunakan. Kalau dulu macam 10 years back kan, 5 years back, kita dulu ada Friendster. Okay. Friendster ni juga dulu banyaklah orang masukkan gambar kat situ dan sebagainya. Tetapi kemunculan Facebook 2004 meningkatkan ranking Facebook kepada nombor 1, yang mana orang semua buka akaun baru Facebook, dan Friendster lama-lama semakin hilang. Jadi ini adalah bagaimana penyebaran platform media juga berbeza di antara satu sama lain, yang mana satu yang lebih dominan. Yang dominan memang akan tetap kekal, ataupun netizen juga boleh memilih platform mana yang mereka suka. Kalau kita tanyakan mungkin tahun 2020, TikTok semakin naik, FB juga semakin merudum, IG dipilih. Kita tak tahu, mungkin 5 years later akan datang, mungkin orang dah tolak TikTok, ada lagi muncul apps-apps baru, kita tak tahu. Jadi ini adalah prinsip propagation yang mana perlu difahami oleh media practitioner ataupun netizen, ataupun dalam kalangan generasi yang nak berkecimpung dalam konten media baru untuk melihat
melihat kita tak boleh selesa. Macam contoh Facebook, pada satu ketika dia sangat selesa berada pada nombor 1, ranking pertama. Tapi sekarang mungkin dah jatuh kepada ranking yang keempat ataupun kelima. Okay. Prinsip yang terusnya adalah survival. Okay, rentetan daripada propagation, penyebaran dan ada apps ataupun perisian media baru yang dominan, ada yang memang sudah kurang pengaruh. Prinsip yang keempat adalah survival. Bagaimana semua media perlu survive dan bertahan. Jadi kalau contoh kepada FB, ownernya akan dia akan sentiasa do some kind of research untuk melihat mungkin features-features yang boleh ditambah baik dan sebagainya supaya netizen masih suka dan mengekalkan pilihan Facebook itu sebagai tangga yang tetap teratas. So mereka perlu survive. Kalau feature sudah lama dan ditinggalkan juga, netizen dah tak pilih, mungkin dia akan menerima nasib yang sama macam Friendster. Okay, yang kelima, opportunity and need. Prinsip peluang dan keperluan kepada media baharu bukan sahaja dari aspek perkembangan teknologi digital tetapi kepada faktor ekonomi, sosial dan politik. Okey, peluang dan juga keperluan. Kenapa? Kerana prinsip media morfosis, kita melihat bukan sahaja kepada faktor ekonomi, malah ramai juga yang melihat kepada faktor sosial dan juga politik. Selalunya memang kalau FB juga banyak digunakan kepada usahawan, kepada peniaga untuk promote barang, marketing dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama nanti dia akan jadi orang yang nak beli barang banyak juga berpindah kepada IG instead of FB. So mereka melihat peluang mana, keperluan mana yang mereka lebih berpuas hati untuk mereka gunakan. Jadi prinsip media morfosis yang kelima, untuk kita kenal pasti peluang dan keperluan supaya kita tetap menerima offer daripada FB, daripada IG, daripada platform media baharu yang lain untuk mereka terus kekal dan pilih untuk digunakan. The competition sangat tinggi lah di sini. Okay. Kadang-kadang ahli politik juga banyak menggunakan pengaruh media sosial. Ya, ini telah dibuktikan bagaimana Presiden Amerika sebelum ni Donald Trump menggunakan media sosial untuk meningkatkan pengaruh beliau, dan masa tu memang beliau menang pertandingan merebut kerusi presiden. Ini adalah prinsip peluang dan juga keperluan yang telah dikaji, do some kind of research, dan mereka melihat kalau dah ada pengaruh followers yang tinggi dan sebagainya, dia mengekalkan populariti, mengekalkan minat orang untuk mengundi. So itu adalah aspek politik. Okay, dan yang keenam, yang terakhir daripada prinsip media morfosis adalah relay adaptation. Bagaimana untuk kita lihat kejayaan media baharu bukan secara drastik tetapi memerlukan aspek masa, dan untuk berjaya untuk diterima oleh netizen itu bukan sesuatu yang sekelip mata. Okay, the establishment dari sudut sesuatu platform media baharu, netizen akan lihat dulu, akan tengok, akan tengok testimoni daripada masyarakat dan sebagainya. Saya bagi contoh TikTok. TikTok sebenarnya muncul dah lama, tetapi tahun 2020 baru dilihat, diterima. Kalau dulu banyak pandangan yang sangat negatif tentang TikTok, lalai, melawakan dan sebagainya. Tetapi sekarang banyak usaha untuk menggunakan TikTok sebagai mengangkat konten dakwah. Dan katakan TikTok dakwah kan. Jadi kejayaan media baru seperti TikTok itu bukan suatu yang muncul terus diterima oleh netizen, bukan, tetapi juga mengambil masa dan dilihat sebagai ini adalah prinsip relay adaptation daripada penerimaan netizen.
saya ingin bawakan perbincangan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi kepada cabaran dakwah. Sudah tentu dalam kita nak mengangkat Islamic media content, kita katakan bahawa kita nak kepada konten-konten yang lebih Islamik, konten-konten yang dekat dengan dakwah. Tapi pada masa yang sama sangat sukar kerana bukan semua orang suka kita bila kita ajak orang jadi baik. Okay. Di antara cabaran kepada dakwah media baharu adalah untuk kita mengekalkan konsistensi kita untuk menghasilkan konten-konten yang berbentuk dakwah yang mengajak orang kepada kebaikan, mengangkat prinsip amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang kepada kebaikan tetapi pada masa yang sama kita juga berani untuk mencegah kemungkaran. Okey. Sudah tiba masanya kita kena berfikir dengan bijaksana bahawa media sosial adalah salah satu alat yang baik untuk kita teruskan usaha dakwah kita. Kalau kita tidak mampu untuk menggunakan media sosial dengan baik, sekurang-kurangnya kita tidak menjadi asbab untuk kita berkongsi sesuatu yang tidak baik yang seterusnya menjadi ikutan kepada netizen yang lain. Okey, kesimpulannya dalam tajuk berkenaan dengan Islamic media content, kita melihat bagaimana peluang yang kita boleh gunakan melalui perkembangan teknologi media digital, teknologi media baru untuk kita menghasilkan konten-konten yang lebih dekat dengan agama, yang lebih dekat dengan dakwah dan yang lebih dekat dengan Islam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.